amri dan permudahkanlah segala urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, rungkaikanlah segala simpulan pada lidah. Ya, difahami kata-kataku. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat daripada Allah mengizinkan kita bertemu pada pagi ini yang penuh dengan keberkatan, insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan tentang surah Alam Nashrah. Yang mana surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sunat kita baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim jika nak baca Quran. Kerana di sana ada perintah daripada Allah Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu nak baca Quran, maka mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan dengan Allah agar Allah Ta'ala lindungi daripada fitnah syaitan, daripada tipu daya syaitan. Syaitanir rajim, syaitan yang direjam, maknanya syaitan yang jauh daripada rahmat Allah, syaitan yang terkutuk, syaitan yang dilaknat oleh Allah. Jadi kita mohon perlindungan dengan Allah agar Allah Ta'ala lindungi kita, kerana syaitan ini tak pernah ada rasa puas hati, tak pernah rasa belas kesihan. Bahkan syaitan merancang segala perancangannya untuk menyesatkan anak Adam sehingga mati dalam keadaan kafir. Wal'iyadzubillah. Maka sewajarnya kita baca ta'awuz jika nak baca Al-Quranul Karim. Maka ta'awuz itu ada dua cara. Satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu lagi, a'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Itu dua ta'awuz, kaifiat ta'awuz yang sering diamalkan. Boleh kedua-dua nak amalkan yang mana satu. Yang penting ialah kedua-duanya ialah kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala pelihara kita daripada godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Aku mulakan dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun baca basmalah di awal surah itu hukumnya sunat. Kecuali di awal suratul Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Wajib baca Bismillahirrahmanirrahim pada suratul Fatihah. Baik, pada surah Alam Nashrah ini hukumnya sunat.
Kalau kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak dikira meninggalkan satu ayat. Kerana hukumnya sunat. Kalau kita tengok dalam surah Alam Nashrah ini, ayat satunya ialah Alam nashrah laka sadrak. Ayat satu. Sukalah saya bahaskan sikit dari segi hukum tajwid. Alam nashrah laka sadrak. Jangan jadi ikhtilas ataupun menyambar huruf. Alam nashrah laka sadrak. Tak faham macam ni. Alam nashrah. Bukan begitu. Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na. Wa wada'. Setengah biasa baca. Wa wada'. Okay, wa wada'. Wa wada'. Da dulu baru kepada ain yang mati. Wa wada'na. Anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na. Wa rafa'. Wa rafa'. Wa rafa'na. Bukan wa rafa'. Wa rafa'. Wa rafa'. Fa dulu baru kepada ain mati. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Hati-hati jangan kita baca fa inna ma'al usri yusra. Usri yusra. Jangan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Fansab. Wa ila rabbika farghab. Farghab. Jangan bertukar di situ. Pernah saya dengan kawan saya. Satu hari dia menjadi imam. Dia baca surah ini. Imam salat fardu maghrib. Sekawan saya di Mesir. Kali dia baca fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Farghab. Sepatutnya farghab dibaca baca farghab. Masya Allah, dia dah terkeliru. Saya pun terus menegurnya selepas daripada salat itu. Dia pun terlantar sambil buka-buka, Masya Allah. Selama ini saya baca macam tu lah, dia kata. Saya jadi imam di masjid, saya hafal Quran. Tak pernah siapa tegur dia sebelum ini. Duk baca, Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sehinggalah saya tegur dia di hari itu, barulah dia tahu, Masya Allah, selama ini baca dengan salah. Jadi yang sebenarnya, Faiza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bukan farghab. Baik, itu satu. Hukum tajwid. Baik, kita lihat dari segi makna. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Tidakkah kami lapangkan sadrak, dadamu, wahai Muhammad? Tidakkah kami telah lapangkan dadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam nashrah laka sadrak. Kami lapangkan dadamu. Sebenarnya, tuan-tuan, hadirin hadirat dirahmati Allah, lapang dada ini satu nikmat daripada Allah. Lawan daripada lapang dada ialah sempit dada. Sempit dada, rasa keluh kesah, rasa cemas dan berbagai-bagai. Maka lapang dada ini sebenarnya satu nikmat. Berlapang dada. Kenapa? Allah Ta'ala nyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kelapangan oleh Allah.
Sebab begitu dahsyat penentangan orang-orang kafir terhadap baginda dengan cacian yang dilontarkan kepada baginda, pengkhianatan yang tidak berkesudahan. Mula daripada Nabi SAW menyebarkan Islam, maka bermulalah penentangan orang-orang musyrikin Makkah terhadap Nabi SAW. Apa saja gerak-geri mereka, perbuatan mereka untuk menyakitkan hati Rasulullah SAW, agar Nabi meninggalkan seruan dakwah kepada Allah Ta'ala. Jadi orang musyrikin ada riwayatkan bahawa dikala Nabi sedang mendirikan salat, dikala baginda sedang bersujud, orang kafir mengambil penipurut unta yang busuk itu, mereka selengkupkan di atas belakang Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tak pernah merasa berang, tak pernah nak merasa balas dendam. Betapa lapang dadanya Rasulullah SAW menerima apa sahaja yang diperlakukan oleh umat baginda. Subhanallah. Inilah janji daripada Allah Ta'ala. Kurniaan Allah Ta'ala ialah alam nashrah laka sadrak. Kami yang jadikan kamu lapang dada itu, wahai Muhammad. Tak pernah rasa cemas. Sebab itu kita jangan mudah nak marah kepada orang. Jangan pemarah. Satu hari datang salah seorang sahabat Nabi. Ya Rasulullah, nasihatilah saya. Nabi kata, la taghdab. Nasihatilah saya Rasulullah. La taghdab. Ya Rasulullah, nasihatilah saya. La taghdab. Nabi ulang sehingga 3 kali, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Boleh jadi harapan lelaki itu bertanyakan soalan yang sama atau minta nasihat daripada Rasulullah. Rasulullah memberikan nasihat yang berlainan. Tetapi Rasulullah berikan nasihat yang sama, jangan marah. Kali kedua pun jangan marah, kali ketiga pun jangan marah. Setengah tafsir menyatakan Rasulullah SAW melihat lelaki ini kelemahan dia ialah suka marah, pemarah. Maka mudah-mudahan dengan dia tidak mudah marah itu, maka insya-Allah dia mendapat kebaikan yang banyak. Jangan panas baran, dia kata. Mudah bertindak melulu. Maka Nabi SAW banyak bersabar. Bukan Nabi penakut, tidak. Nabi tak pernah takut dengan orang-orang musyrikin itu. Nabi tak pernah gentar dengan pengkhianatan mereka. Nabi berdiam diri apa sahaja, Nabi bergerak, Nabi bercakap. Hatta Nabi diam sekalipun, semuanya arahan daripada Allah. Mengikut perintah Allah. Jangan pula terfikir, kenapa Nabi tak lawan saja Abu Jahal itu? Kenapa Rasul tak pukul saja Abu Lahab ataupun kuncu-kuncunya mengkhianati Rasulullah, yang menzalimi sahabat baginda? Bukan itu. Perintahkan Nabi agar bersabar, bertenang, untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Ta'ala, yang mana masyarakat Arab jahiliyah itu beratus tahun telah menyembah berhala. Bukan senang. Dinyatakan bahawa di kota Mekah itu, di sekitar Masjidil Haram, lebih daripada 300 berhala. Ada menyatakan 360 patung berhala diletakkan di sepanjang ataupun di sekeliling Masjidil Haram. Bermakna mereka telah menebal dengan pengabdian kepada berhala-berhala. Maka nak mengajak mereka supaya beriman kepada Allah Ta'ala, meninggalkan segala sembahan berhala itu, mesti memerlukan ketenangan, perlukan kepada kesabaran yang tinggi.
Sekali saja kita mengamuk, kita marah, Allah dah hilang kepercayaan pada kita. Kata dah hilang respect. Sebaliknya bila kita bersabar menghadapi apa saja cemuhan masyarakat, insyaAllah Allah Ta'ala akan menaikkan darjat kita, Allah bantu kita. Baik, itulah di antara sifat-sifat yang wajib bagi Rasul ialah siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Yang wajib ada pada Rasul. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alam nashrah laka sadrak. Allah Ta'ala menyatakan kami yang memberikan lapang dada pada rasa. Kamu wahai Muhammad tidak pernah rasa benci pada sesiapa, tak pernah marah pada sesiapa, dan kamu berlapang dada. Itu satu nikmat yang besar daripada Allah. Ia adalah kurniaan Allah Ta'ala. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha zahrak, dan kami buang, kami angkat, kami buang segala bebanan yang kamu pikul selama ini. Bebanan yang kamu terasa berat, Allah Ta'ala mengangkatnya dan membuangnya daripadamu. Yang mana wa wada'na 'anka wizrak, segala bebanan, segala apa yang kamu pikul, kamu terasa berat menanggungnya seorang diri, maka Allah Ta'ala jadikan kamu ringan melaksanakan tugas Islam. Walaupun pada peringkat awalnya baginda sampai ke satu peringkat fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Suratul Kahfi yang kita selalu baca. Wahai Muhammad, boleh jadimu rasa nak binasakan dirimu kerana terkesan dengan sikap mereka yang tidak mahu beriman kepada Allah. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, kesan-kesan mereka yang mereka bertindak kepadamu, menolak mentah-mentah ajaran yang bawa. Boleh jadi kamu terasa kecil hati, rasa nak membinasakan diri dan sebagainya. Allah Ta'ala tahu. Betapa Allah Ta'ala maha mengetahui sikap yang ada pada diri kamu itu, wahai Muhammad. Berasa sangat mengharapkan mereka beriman. Tiba-tiba mereka tak mahu beriman. Kadang-kadang boleh jadi kamu terasa seolah-olah macam kecewa, macam-macam nak binasakan diri kamu itu. Jangan, wahai Muhammad. Subhanallah. Segala-galanya Rasul lakukan untuk orang beriman pada Allah. Misalnya satu kumpulan. Satu kumpulan datang Nabi SAW, wahai Muhammad, jika benar kamu seorang Rasul, minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan kamu agar bukit Jabal Abi Qubais ini ditukar menjadi emas. Ada setengah menyatakan bahawa minta dengan Tuhanmu agar bukit Uhud itu menjadi emas. Kalaulah bukit itu bertukar menjadi emas, kami ramai-ramai akan beriman kepada. Kami akan percaya bahawa engkau Rasulullah. Mendengarkan tawaran mereka yang ingin beriman, sekiranya Nabi tunjukkan kekuasaan Allah yang tukar bukit menjadi emas, Nabi pun mengangkat tangan, minta supaya Allah Ta'ala buktikan kekuasaan Allah, Tuhan yang sebenar, dapat tukarkan bukit itu menjadi emas. Sebaik-baik sahaja Nabi mengatakan, turun Jibril AS, wahai Muhammad, Allah Ta'ala beritahu, seandainya setelah Allah Ta'ala tukarkan bukit ini menjadi emas, kalau mereka tidak beriman juga kepada Allah, maka mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang paling dahsyat berbanding umat-umat yang lain. Mendengarkan ancaman bahawa umat Nabi akan diazab oleh Allah dengan azab yang paling dahsyat,
Sekiranya mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka Nabi pun jatuhkan tangan. Kitab tafsir menyatakan bahawa di kali itu kalau Nabi kata ya saja, Nabi kata amin, perkenankan doa, nescaya Allah Ta'ala akan tukar bukit itu menjadi emas keseluruhan. Subhanallah. Tapi Nabi tidak mahu. Nabi tak mahu dengar bahawasanya umat baginda diazab oleh Allah dengan azab yang paling dahsyat. Rasulullah kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat berharapkan agar mereka beriman kepada Allah, agar mempercayai bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak. Segala bebanan yang kamu pikul selama ini, Allah Ta'ala ringankan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kelapangan kepadamu, hingga kan wahai Muhammad merasakan mudah menjalankan usaha sebarkan agama, walaupun mendapat tentangan yang dahsyat. Contoh yang kedua saya nak bawa, di kala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke Taif. Baginda pergi ke Taif, sebaik-baik saja sampai di Taif, Nabi dihujani oleh batu-batu dan kayu. Penduduk Taif itu telah mengupah budak-budak nakal ataupun remaja-remaja pemuda-pemudanya supaya melontar baginda dengan batu-batu dan kayu. Rasulullah baru tiba sahaja di Taif, belum sempat lagi berdakwah, belum sempat lagi makan, minum dan sebagainya, belum sempat berehat. Tiba-tiba dihujani dengan anak-anak batu yang menyebabkan baginda mengalami luka-luka. Nyatakan bahawa darah mengalir memenuhi kasut baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan ketenangan Rasulullah bersandar di satu pokok, Nabi bermunajat dengan satu doa yang sangat masyhur. Antara lain maksudnya, ya Allah, kepada siapakah engkau ingin serahkan daku ini? Adakah engkau ingin serahkan daku kepada musuh-musuhku, yang mereka yang memusuhi daku? Nabi tak ada musuh sebenarnya. Mereka yang musuhi Rasulullah, musuh-musuh Allah, yang mereka tidak mahu beriman kepada Allah. Wahai Tuhan, seandainya di sana ada keredaanmu, aku tidak peduli apa berlaku pada diriku sekali. Mendengarkan munajat Rasulullah ini, lalu malaikat penjaga gunung datang. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku malaikat penjaga gunung itu. Jika engkau ingini, aku boleh cabut gunung itu, aku hempaskan ke atas mereka. Atas mereka. Lalu Nabi SAW menyatakan, jangan. Sambil baginda bersabda, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, inilah betapa kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat baginda, walaupun di kala itu mereka masih belum beriman kepada Allah. Inilah ayat yang sering kita baca sebagai wirid kita lepas sembahyang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala nyatakan, sesungguhnya datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, sangat memahami jiwa kamu, sangat mengharapkan kejayaan kamu, sangat mengharapkan kamu semua dapat masuk syurga. Harisun 'alaikum, sangat sungguh membela kamu, bersungguh-sungguh nak menyelamatkan kamu daripada azab Allah, daripada api neraka.
bil mu'minina raufur rahim. Sifat Allah rauf rahim. Ar-raufur rahim sifat, ya kan? Sifat Allah. Tapi Allah Ta'ala nyatakan bahawa Muhammad ini raufur rahim. Subhanallah. Kasih sayangnya baginda kepada umat ini. Baginda tidak peduli bebanan seberat mana pun yang baginda pikul, asalkan baginda berjaya menyelamatkan umat ini daripada azab Allah. Subhanallah. Wa rafa'na laka zikrak. Kami mengangkatkan sebutanmu, wahai Muhammad. Wa rafa'na laka zikrak. Kami mengangkat sebutan namamu. Ada yang menyatakan bahawa nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa disebut hingga sekarang. Kalimah azan yang dilaungkan seluruh dunia sekarang ini pun masih berkumandang seruan. Ada yang melaungkan azan zuhur di kali ini. Ada yang melaungkan azan isya, azan maghrib. Di seluruh dunia tak putus-putus. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kalimah azan itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat nama Nabi disebut sepanjang zaman sehingga hari kiamat. Bahkan selawat menjadi salah satu rukun daripada rukun-rukun solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sesiapa yang tidak selawat dalam tahiyat akhir dalam salat, tidak sah sembahyang kerana meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun salat. Khutbah Jumaat, khutbah raya, khutbah gerhana, wajib berselawat kepada baginda. Siapa meninggalkan selawat dalam khutbah, bermakna khutbahnya tidak sah. Kerana dia meninggalkan rukun. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah. Wa rafa'na laka zikrak. Kami mengangkat sebutanmu, wahai Muhammad. Sehingga kan dua kalimah syahadah. Orang-orang kafir nak masuk Islam mesti mengucapkan dua kalimah syahadah. Kalau tidak mengucap dua kalimah syahadah ini, kamu belum Islam. Orang-orang Yahudi, mereka tak mahu menyebut, mereka tidak mengakui Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Maka mereka tetap dalam kekafiran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Yahudi dan Nasrani, mereka tetap dalam kekufuran kerana mereka tidak mahu mengakui Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Orang kafir sebanyak mana kebaikan yang mereka lakukan, mereka terlibat dengan NGOs, mereka berbuat baik pada bapa mereka, adik-beradik mereka, bantu ke orang miskin, beri makan, bantuan kebakaran, bantuan banjir, gempa bumi, mereka salurkan bantuan. Selagi mana mereka tidak mengucap dua kalimah syahadah, mereka tak mendapat pahala. Sehinggalah mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Maka Allah akan berikan pahala kepadanya keseluruhan. Asa an yubaddilallahu sayyiatihim hasanat. Allah nyatakan bahkan dosa-dosa mereka pun Allah Ta'ala convert jadi pahala setelah mereka memeluk Islam. Subhanallah. Inilah kehebatan
Wa rafa'na laka zikrak, kami angkatkan sebutan namamu wahai Muhammad. Walaupun di peringkat awal Islam Muhammad dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai orang-orang yang tukang sihir, berbagai-bagai tuduhan kepada Rasul. Tapi wahai Muhammad, selepas ini orang akan menyebut namamu, akan berselawat kepadamu, akan menyanjung. Bahkan dalam majlis seperti ini pun, sama ada pertemuan online ataupun mesyuarat cara berhadapan, kalau dalam pertemuan itu tidak sekalipun selawat kepada Nabi, tidak ada selawat kepada Nabi, walaupun tidak ada rahmat dalam mesyuarat itu, terputus daripada rahmat Allah Subhanahu. Allah berikan kejayaan, Allah Subhanahu wa taala tunaikan segala hajat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang pun baca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatan ataupun kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran yang kita baca ini pun kerana jasa pengorbanan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya manusia dalam kejahilan, dalam kegelapan, kezaliman. Lihat bagaimana masyarakat Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Arab meminum arak. Dikatakan seluruh rumah-rumah di Arab, rumah-rumah Arab Mekah di masa itu dipenuhi dengan arak, botol-botol arak. Mereka semuanya meminum arak. Mereka berbunuh-bunuhan. Mereka bergaduh. Mereka berzina. Mereka bunuh anak perempuan dan berbagai-bagai. Tapi dengan kedatangan Islam, bila datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, masyarakat telah berubah menjadi masyarakat yang penyayang, masyarakat yang mulia. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Fa inna, maka sesungguhnya beserta dengan kepayahan itu ada mudahnya, dan sesungguhnya beserta dengan kepayahan itu ada mudahnya. Dua kali ayat ini diulang. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Apabila dengan kepayahan itu ada mudah. Apa sahajalah. Pepatah Melayu ada menyebut, jika tak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Banyak lagi pepatah Melayu menggambarkan memang permulaannya perlu berpayah-payah, susah payah. Seorang ibu misalnya sangat susah anak-anak. Ibu tahulah mengandungkan anak dia perit macam mana. Melahirkan anak, Masya Allah, Allah lah yang tahu. Menanggung keperitan melahirkan anak. Nak menyusukan anak dalam tempoh 2 tahun penatnya. Anak selalu meragam, sakit-sakit, maka ibu juga mengalami kepayahan, kesusahan dan demam. Tetapi lihat anak-anak kita dah besar-besar. Anak kita semua dah berjaya. Mereka dah punya pekerjaan, mereka dah tamat pengajian, mereka dah ada berumah tangga, senang lagi. Tak penat-penat seperti dahulu lagi dah. Dan kita ada masa untuk menyertai majlis-majlis ilmu, zikir, munajat dan sebagainya. Ada masa untuk salat,
senang anak-anak kita. Kita pun tumpang bahagia atas kesenangan, kebahagiaan anak-anak. Dengan kepayahan hidup di dunia ni, bersusah. Dinyatakan bahawa ad-dunya sinul mu'minin wa jannatu kafir. Dunia ni ibaratkan syurga, ibaratkan penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Apa maksudnya? Orang mukmin barat penjara maknanya ada batas-batas, terbatas kita. Aurat kita selalu kena jaga bila dikeluar rumah. Makan minum kena perhatikan halal atau haram. Pergaulan kita kena ada had pergaulannya. Jangan buat maksiat, jangan mengumpat, jangan dengki, banyak pantang larangnya. Ibaratkan kita seorang yang terpenjara yang banyak benda yang menghalang, tak boleh buat. Ibaratnya orang mukmin kena salat 5 kali sehari. Orang mukmin kena berpuasa di bulan Ramadan. Tidak seperti mana orang kafir nak makan apa, tidak ada masalah bagi mereka. Mereka sembah berbagai-bagai sembahan selain dari Allah. Ibaratkan syurga bagi orang kafir setakat dunia lah. Allah bagikan pada mereka kebebasan. Jadi, orang beriman susah masa dunia ini. Memang kena payah pun. Bila kita mengaji sirah Nabi, memang rasa mengalami kepayahan dalam menyebarkan Islam. Permulaan Islam. Sahabat-sahabat Nabi begitu juga. Diseksa, didera oleh orang kafir. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu besar di atas dadanya. Tak dapat berkata apa-apa melainkan Ahad. Ahad Allah. Allah yang satu. Tetapi umat Islam, orang beriman akan senang di hari kiamat nanti. Fa inna ma'al usri yusra. Begitu juga dengan kepayahan sakit, uzur kita. Jika nak bandingkan dengan uzur kita beberapa hari saja, demam selsema, sakit, masuk ward beberapa hari, kemudian boleh daripada hospital. Kadang-kadang kita rasa lebih sihat. Setelah kita mengalami kesakitan, bila kita sihat kembali rasa lebih sihat. Makan pun berselera. Makan pun berselera, tubuh rasa sihat setelah Allah berikan kesihatan. Bermakna Allah bagikan kita susah, sakit sekejap saja, senangnya berpanjangan. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai menyelesaikan satu urusan, buatlah urusan lain pula. Fa idza faragta fansab. Bila selesai satu kerja, buat kerja lain. Jangan kata ada selesai kerja, tak ada kerja apa. Tidak. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka ikhlas bekerja menolong orang. Dengan ketabahan hatinya, dengan berbagai-bagai kerja buat. Orang ajak gotong dengan tulangnya. Pergi tolong orang gotong royongnya. Bantu orang miskin. Banyak kerja dia. Terlibat dengan NGO. Bermakna selesai satu tugas, buat tugas lain. Umar Al-Khattab ataupun Ibni Umar pernah menyatakan bahawa apabila kamu berada waktu pagi, jangan tunggu datangnya petang. Bila kamu berada waktu petang, jangan tunggu-tunggu datangnya malam. Umpama tak ada apa kerja nak buat, dah relax je lah, riba tangan. Bila nanti malam ada kerja, hari ni tak ada lagi kerja, lalu kita pun lepok-lepok, buat-buat kosong. Jangan. Kita masih banyak tugas. Kita perlu baca Quran, perlu zikir, perlu banyaklah kerja kita boleh buat. Jangan membuang masa dengan sia-sia. Sebab setiap saat daripada hidup kita ni akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga Faiza faragta fansab, bila kita dah selesai solat, solat dah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai dah solat. Tapi zikir, Nabi ajak istighfar. Nabi beritahu, sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali. Allahumma antas salam. Zikir-zikir, wirid-wirid, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Terus. Kemudian angkat tangan doa. Mohon pada Allah Ta'ala. Berdoa lepas salat. Doa yang makbul. Lepas daripada itu, solat sunat lagi. Lepas solat sunat ba'diyah, kita boleh beredar turun daripada masjid. Ada kerja lagi, kita di rumah. Sambung kerja kita, sambung tugas kita, banyak. Jangan diam, nunggu-nunggu datang. Umat Islam banyak tugas. Banyak tugas berbanding pada masa yang tak cukup masa. Jadi, fa'iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kamu adalah kamu berserah. Buatkan satu urusan, kemudian kamu serah pada Allah. Usaha dan ikhtiar. Usaha dulu, barulah ikhtiar dulu. Usaha ikhtiar dahulu, barulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hasilnya berjaya. Begitu juga kita sekadar berusaha sekarang. Saya berusaha menyampaikan sedikit sebanyak apa yang saya tahu kepada tuan-tuan, puan-puan. Tuan-tuan, puan-puan juga berusaha mendengar mutiara-mutiara ilmu daripada tadabbur Al-Quran ini. Usaha dengar, ruangkan masa dengar. Soal dapat ilmu ataupun tak dapat sikit ataupun banyak, faham ataupun tidak, itu sudah pada Allah. Kita dah berusaha buka telefon, kita berusaha ruangkan masa, freekan masa kita dah ruangkan masa. Maka serahlah pada Allah agar Allah Ta'ala berikan kepada kita pahala yang banyak. Allah berikan pada kita ilmu yang dengan ilmu itu dapat menyelamatkan kita daripada kejahilan, selamatkan kita daripada amalan-amalan yang tidak diterima Allah. Maka kita berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala berikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tak bermanfaat, tak mahu. Ilmu yang tak faedah, tak mahu. Kita nak ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, dapat kita sampaikan kepada orang lain. InsyaAllah, sekadar itu dapat saya sampaikan untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Sekarang bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mungkin kita boleh buka beberapa soalan ke Ustaz kan? Ada yang nak bertanya, dipersilakan. Okey, rasanya tak ada apa-apa soalan tu Ustaz kan? Semuanya dah jelas tu. Okey, jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Fikri atas kesediaan berkongsi ilmu tadabbur dari surah Al-Insyirah ini, dan semoga ianya memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua bagi mengambil pengajaran darinya mengenai perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terus berjuang dengan ikhlas dan tawakal dengan mengamalkan ataupun membaca surah Al-Insyirah ini. Bukan saja kita mendapat pahala, juga dapat memberikan kita manfaat yang sangat luar biasa. InsyaAllah semoga amalan kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat keberkatan darinya. Terima kasih kepada pengajar slot pagi kita pada pagi ini dan juga jemaah yang sudi duduk bersama-sama hinggalah ke akhir majlis ini. Semoga Allah berikan kita keberkatan rezeki dan juga umur. Dan dengan ini saya serahkan kembali kepada Ustaz ya untuk tutup dulu majlis tadabbur ini dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada kali ini perhimpunan yang mendatangkan rahmat dari sisi. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan segala dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Terima kasih Ustaz. Atas perjumpaan sekalian, jumpa lagi. Terima kasih Ustaz atas persembahan. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.